Boleh nampakkan slide? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazra Syikin dan Nurisa hari ini akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Impak Peristiwa Kemalangan Nuklear dan Perang Vietnam terhadap tumbuhan, haiwan dan manusia. Antara peristiwa yang akan dibintangkan adalah peristiwa yang pertama iaitu Perang Vietnam. Peristiwa yang kedua ialah kemalangan nuklear Fukushima dan peristiwa yang ketiga adalah kemalangan nuklear Chernobyl. Kita mulakan dengan peristiwa yang pertama iaitu Perang Vietnam yang berlaku pada tahun 1961 hingga 1971. Semasa perang ini berlangsung, berlakunya satu perang kimia yang dijalankan oleh tentera Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Operasi Ranch Hand. Dari tahun 1961 hingga 1971, terdapat lebih daripada 4.5 juta ekar kawasan di Vietnam telah disembur dengan herbisid atau racun rumpai untuk memusnahkan kawasan hutan dan ladang serta memutuskan bekalan makanan musuh. Musuh yang dimaksudkan adalah tentera China dan Rusia yang menguasai di bahagian utara Vietnam serta tentera Viet Cong iaitu Puak Pembebas Negara Vietnam. Seterusnya, untuk melancarkan proses penyemburan herbisid ini, pesawat Amerika Syarikat telah dikerahkan untuk menyembur jalan, sungai, terusan, sawah dan tanah pertanian dengan campuran racun rumpai yang kuat. Semasa proses semburan ini dijalankan, kawasan tanaman dan sumber air yang digunakan oleh penduduk asli Vietnam yang tidak terlibat dengan peperangan ini juga turut terkesan. Dan sekali, dalam perang ini, pasukan Amerika Syarikat telah menggunakan lebih daripada 20 juta galon herbisid di Vietnam, Laos dan Kemboja selama bertahun-tahun dalam operasi Ranch Hand. Herbisid ini juga turut disembur dari truk dan juga menggunakan penyembur tangan di sekitar pangkalan tentera Amerika Syarikat. Seterusnya adalah penggunaan ejen Oranye dalam Perang Vietnam. Ejen Oranye merupakan sejenis cecair kimia yang dicipta oleh para saintis dalam memusnahkan tumbuhan, dan ejen ini juga terdiri daripada sejumlah besar 2378 tetrachlorodibenzoyl atau dikenali sebagai TCDD yang merupakan sejenis dioksin. Dalam ejen Oranye ni, TCCD ini tidak ditambah secara sengaja ke dalam ejen Oranye. Sebaliknya, ianya merupakan bahan sampingan yang memang wujud dalam pembuatan herbisid. So, ianya bermaksud dalam pembuatan herbisid, TCCD ni memang sedia ada dalam herbisid itu. So, ianya bukan sengaja ditambahkan. Seterusnya, dioksin ini wujud dalam pembakaran sampah, pembakaran gas, pembakaran petroleum dan arang batu, asap rokok serta dalam bidang pembuatan seperti pelunturan. Ejen Oranye juga dipercayai merupakan herbisid yang paling kuat daripada herbisid yang lain, dan ianya wujud dalam beberapa campuran yang berbeza mengikut tahap kepekatannya, bermula dari ejen Oranye 1, ejen Oranye 2, ejen Oranye 3 dan seterusnya yang paling kuat adalah Super Orange. Dipercayai bahawa TCCD yang terdapat dalam ejen Oranye ini ialah antara yang paling berbahaya dalam semua dioksin yang ada. Untuk dalam Perang Vietnam ni, bukan sahaja ejen Oranye yang digunakan, tapi ada juga ejen lain seperti ejen putih, ejen merah jambu dan juga ejen hijau. Ini adalah cara ejen Oranye disebarkan ke atas kawasan di sekitar Vietnam dengan menggunakan kapal terbang. Kesan ejen Oranye terhadap tumbuhan, haiwan dan manusia. Kesan yang pertama adalah
banyak tumbuhan yang mati dan menjadikan tanah tercemar dengan bahan yang berbahaya. Jika ada tumbuhan yang didapati hidup, maka tumbuhan itu dikira sebagai tercemar sebabkan bahan yang berbahaya itu. Dan kesan yang kedua adalah selepas daripada peristiwa yang dahsyat tersebut, banyak bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan mental dan fizikal seperti memiliki banyak jari, tangan dan kaki daripada manusia yang normal. Dan ada juga yang dilahirkan tanpa mata. Contohnya seperti dalam gambar ini. Peristiwa yang kedua adalah kemalangan nuklear Fukushima yang berlaku pada tahun 2011. Kemalangan ini berlaku di loji nuklear Fukushima Daiichi yang terletak di utara negara Jepun, dan kemalangan ini juga merupakan kemalangan nuklear kedua terburuk dalam sejarah penjanaan tenaga nuklear. Tapak loji nuklear Fukushima Daiichi ini terletak di pantai Laut Pasifik dengan jarak 100 km atau 60 batu di selatan Sendai. Sendai ini merupakan antara bandar terbesar di Jepun selain Tokyo. So menjadikan kawasan loji ini dikira macam berdekatan dengan sebuah bandar yang besar. Seterusnya, sebelum kemalangan ini terjadi, telah berlaku satu gempa bumi yang berukuran 9.0 skala Richter dan menghasilkan tsunami setinggi 38 meter. Itu bersamaan dengan 12 tingkat sebuah bangunan. Pada waktu itu, reaktor yang sedang aktif melakukan pembelahan nuklear. Tapi aktiviti tersebut telah terhenti secara automatik setelah sistem keselamatan reaktor itu dapat mengesan bahawa akan berlakunya tsunami. Setelah berlakunya tsunami, penjana elektrik kecemasan yang berjana kuasa untuk proses penunjukan reaktor-reaktor itu telah lumpuh dan menyebabkan berlakunya peleburan nuklear, letupan hidrogen serta pelepasan bahan radioaktif di unit 1, unit 2 dan unit 3 selama 3 hari berturut-turut. Ini adalah contoh situasi kemalangan nuklear Fukushima yang berlaku pada tahun 2011. Seterusnya, kesan kemalangan nuklear Fukushima terhadap tumbuhan, haiwan dan manusia. Kesan yang pertama adalah berlaku banyak kes mutasi pada haiwan seperti arnab dan kucing. Dan terdapat juga kes di mana tumbuhan turut mengalami pertumbuhan yang abnormal kesan daripada bahan radioaktif. Ini adalah contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan abnormal selepas terdedah dengan bahan radioaktif. Kesan yang ketiga, sebulan selepas letupan nuklear Fukushima terjadi, Prefektur Fukushima atau dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan Fukushima telah menjalankan pemeriksaan tiroid terhadap ratusan ribu kanak-kanak dan remaja untuk mengenal pasti tanda-tanda kanser yang dikaitkan dengan radiasi. Sebelum ini tak pernah lagi adanya usaha penyaringan secara besar-besaran dan tak ada sesiapa pun yang tahu apa yang akan terjadi selepas penyaringan ini dilakukan. Oleh itu, pada peringkat pertama pemeriksaan tiroid ini terhadap golongan kanak-kanak dan remaja ini, wujudnya kelainan pada tiroid terhadap hampir separuh daripada mereka, dan di mana lebih daripada 100 kanak-kanak telah didiagnosis mengidap kanser tiroid kesan daripada letupan nuklear Fukushima yang terjadi. Seterusnya, saya bagi kepada Lisa. Nuklear Chernobyl pada tahun 1986. Dikabarkan ketika pekerja sedang melakukan ujian reaktor 4, satu gelombang besar telah melanda kilang Chernobyl yang mengakibatkan letupan dan kebakaran besar ke atmosfera. Maksud mengeluarkan radiasi besar ke atmosfera tu sebab nuklear yang terbebas ada yang kita tak boleh nampak sebab dia meruak.
Sebab tu dia radian terbebas kat atmosfera. Lepas tu Chernobyl dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak mempunyai struktur penahanan untuk melindungi kawasan sekitarnya dari radiasi yang bocor. Reaktor letupan 4 ni mengeluarkan lebih daripada 100 ke dalam alam sekitar. Macam korang tahu, radioaktif ni kan mengandungi bahan seperti radium yang menghasilkan sinar alfa, beta dan juga gamma yang sangat kuat dan berbahaya. Menjelang pada bulan Mei tahun selepas bencana itu berlaku, lebih daripada 116,000 orang di kawasan sekitar 18 Batu telah dipindahkan dari kawasan tersebut sebab kawasan sudah tak selamat. Dalam untuk berpindah telah dianggarkan kira-kira 230,000 menurut Suruhanjaya Pengawalan Nuklear AS. Seterusnya, kesan letupan nuklear Chernobyl terhadap tumbuhan. Kesan letupan nuklear Chernobyl terhadap manusia. Jawatan Kuasa Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai telah melaporkan bahawa lebih daripada 6,000 kanak-kanak dan remaja menghadapi kanser thyroid setelah terdedah kepada radiasi dari kejadian itu, walaupun beberapa pakar kesihatan telah menentang selain itu, kesan bagi haiwan. Terdapat banyak haiwan yang terkesan akibat letupan nuklear telah mengalami mutasi walaupun telah tercemar dengan radioaktif dari letupan tersebut. Haiwan yang masih hidup tu mungkin dia ada mengalami kecacatan fizikal lah. Yang ketiga, terhadap tumbuhan. Wujud tumbuhan yang mengalami mutasi dan ada juga tumbuhan yang mati akibat kemalangan nuklear tersebut. Sebab nuklear tu kan letupan dia kuat, so dia berbahaya. Dia boleh sekali. Kesimpulan daripada peristiwa yang berlaku. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, meningkatkan keselamatan sumber sinaran dan peraturan-peraturan keselamatan termasuk proses untuk mengenal sebentuk asas bagi kemalangan dan serangan pengganas bagi setiap penyimpanan bahan radioaktif yang sedia ada. Yang kedua, pihak yang berwajib perlu mengukuhkan keupayaan untuk menilai risiko terbentuk struktur reaktor serta bahagian-bahagiannya membawa kepada kehilangan fungsi keselamatan kritikal. Dan yang keempat, perlu dilindungi daripada banjir dan lain-lain bencana semula jadi yang melampau dan meningkatkan jarak untuk setiap reaktor antara satu sama lain di kawasan tapak yang sama supaya dapat mengelak. Apabila satu reaktor didapati rosak, maka reaktor yang lain turut terkesan. Oleh itu, ketiga-tiga kesimpulan yang dapat diulas daripada peristiwa yang berlaku ni ialah sebagai langkah untuk berjaga-jaga bagi menjamin keselamatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum.